الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت اللهم يسر ولا تعسر اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sama-samalah kita banyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak-banyaklah kita terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak-banyaklah kita merasai mujur yang mana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita boleh bersama di satu tempat di petang yang berbahagia ini. Alhamdulillah, di sini namanya Pasar Tuku ataupun Talanat Tuku. Di sini diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala menjemput saya mari sikit sebanyak berkongsi, sikit sebanyak kecek, sikit sebanyak sebagai muzakarah untuk mengingat dan antara satu sama lain tentang hidup kita di dunia. Alhamdulillah, dan kita sekarang ni dah mulai rasa kepanasan ialah kerana musim. Dan kita ni duduk dalam musim bermulanya kemarau. Dan kalau tengok pada hari, kita 2-3 hari lagi kita akan menemui satu bulan namanya Rajab.
Dah 2-3 hari lagi kita menemui bulan bertukar daripada dekat dengan puasa, iaitu Rajab pergi pada Syaban, Syaban pergi pada Ramadan. Alhamdulillah. Nah, hari ini saya cuba nak kongsi beberapa perkara dengan ibu bapa kita yang hadir ataupun yang duk tengok atau yang duk dengar dalam live show kita sini ni. Mudah-mudahan boleh faedah kita bersama. Dah Rajab, 1 bulan yang akan datang 2-3 hari lagi. Di dalam dia saat ini mempunyai banyak sangat kelebihan. Hingga sampai Rajab, bulan Allah Subhanahu, bulan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan namanya Asy-Syahrul Asabu, ataupun dengan nama bulan Tuhan Cuah. Dan Tuhan buka tudung Cuah, Al-Asabu. Apa makna Cuah sini? Sikit munasabah Rajab. Dan bulan kita ada 2-3 hari lagi, kita akan menemui Rajab. Lianna Allah yasubbu fihi minar rizqi wal khairi sabba. Kerana ada tercatat bahawa sebulan Rajab, bulan Tuhan buka. Dan maknanya kalau ni ke mana berupa kata, kemudian nak buka Cuah untuk apa? Beri kepada manusia banyak. Dan setengah daripadanya asabbu sini minar rizki, daripada rezeki. Nabi kata Rajab boleh Tuhan nak buka pintu rezeki orang. Dan ibu bapa, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan panjang umur bila kita temu dengan Rajab dan temu dengan Syaban kepada Ramadan, insya-Allah. Dan bulan ni Tuhan, apa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, la annallaha yasubbu fihi minar rizqi wal khairi. Selain pada rezeki Tuhan nak buka di bulan Rajab, dan segala kebaikan pun nak buka, nak cuah dalam bulan itu. Dan di situ fakanu yajiduna arzaqahum, di situ Allah Subhanahu wa taala akan menambah rezeki hamba. Rajab nak mari bersiap sedia dengan kita minta banyak-banyak pada Allah. Dan rezeki insya-Allah di tangan Allah, dengan kita berusaha, dengan kita berdoa, dengan kita ambil masa munasabah ni, mudah-mudahan boleh banyak kita. Selain daripada itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada juga dia katakan, wa fi Rajab wa mardahum takfi fi Rajab. Kalau ada kesusahan, ada kesakitan, ada kelimah-kelimah yang tidak menyenangkan di hati, dalam Rajab insya-Allah bulan ni Tuhan menyembuh penyakit-penyakit. Dan di sini juga disuruh kita banyak-banyak berdoa tatkala marinya Rajab. Dan alhamdulillah. Dan di petang yang berbahagia ini, saya nak kongsi beberapa perkara. Dengan datangnya Rajab, insya-Allah doa banyak, kajian dengan Tuhan banyak, akad tangan dengan Tuhan, dengan kita berdoa. Rajab, Nabi nama mempernamakan satu bulan Syahrul Asabu, bulan Tuhan nak cuah benda, nak menghadapi Ramadan. Ini insya-Allah dan sebagai mukaddimah. Alhamdulillah, saya mari sini ni kali yang kedua. Dah dulu itu musim hujan sikit-sikit, di hujung hujan, di hujung musim hujan, lah ni masuk marah ala ke tengah sikit. Dan di hari itu saya kecek ialah tentang kita nak duduk lagu mana dengan penyakit dulu. Kerana tekah tu Covid dah kuat. Dan tekah tu Covid seduk berebok.
Nah, saya mari kecek kita dengan COVID lagu mana saya panjang dan juga di situ masa sejak lebih kurang. Ini ekornya daripada tu. Nak sambung hak dulu pergi kepada keadaan-keadaan yang kita berada sekarang. Dan ibu apa yang dihormati sekalian, COVID dah dia akan duduk dengan kita dah. Dan penyakit virus ataupun sel-selma COVID ni dia duduk dengan kita dah. Bila dia duduk dengan kita, kita seorang manusia kena pergi ke depan, kena berjalan terus. Maka panggil pergi pada penghujung umur kita. Kita kena duduk dengan dia. Mudah-mudahan dari petang ni saya tak panjang dia perjalanan hidup, yaitu masiratul hayatul insan. Kalau bahasa Arab panggil perjalanan, bahasa Melayu panggil perjalanan hidup manusia nak pergi ke mana. Alhamdulillah, muslimin muslimat boleh jadi besok tanya dan besok ada jawab dalam diri masing-masing boleh jadi. Apa jawapan? Kita dulu daripada mana? Belum ada di sini. Kita duduk mana dulu? Dan hari ini saya nak kecek ni nak kena bawa buat kita bersama. Belum daripada duduk di sini ni, kita duduk satu tempat dah. Dah duduk satu tempat. Kalau tengok penyusun ni yang Allah Subhanahu Wa Taala atur, yang Allah Subhanahu Wa Taala susun kerana makhluk di sini, Allah Taala lah yang mentadbir. Allah Subhanahu Wa Taala dia jadi, sudah dia jadi dia atur. Dan atur tu kita lah ni duduk di sini. Lagu mana penyusunnya tu Dulu belum pada kita duduk sini, kita tahu kita duduk mana. Dan belum pada kita mari duduk di dunia ni orang panggil. Dan kita tahu bahawa dicerita oleh orang tua kita atau kita tengok pada diri orang lain. Di mana tempat kita duduk belum pada ni? Ialah di satu tempat namanya alam batnil ummi. Orang panggil alam perut ibu. Belum nak sapa di dunia ni, kita duduk dah satu alam di situ dengan nama alam perut ibu. Mana kita duduk dalam perut ibu kita. Dah duduk situ tu, belum pada tu ada lagi satu alam lagi. Tapi alam ni kita tak boleh gerti. Nah, di alam ni kita tak boleh tahu. Nama alam ke apa? Satu tempat namanya tempat agak panggil alam roh. Tempat hipuni roh manusia. Ini adalah pahami orang yang beragama Islam. Belum pada mari sini ni kita lalu dah. Dah dua alam lah kalau ke mudah-mudah. Tapi satu alam tu kita tahu dan satu alam kita rasai dan satu alam tu orang royak kita. Belum pada alam tu ada lagi satu tempat namanya tempat roh. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala satu yang tahu. Dan kita dah berpindah tempat yang kita tak tahu ialah tempat roh duduk. Roh tak ada siapa tahu. Hanya kita mari tahu kata kita biasa duduk juga di satu tempat namanya alam perut ibu. Dan dalam perut ibu kita, alam roh tu berapa puluh tahun, berapa ratus tahun tak ada nyata. Dan itu tempat mungkin kita nak kerja. Learning
hak kita nak kaji ambil daripada alam perut situ. Alam perut ibu ni, dia kau ibu yang mengandung tahulah. Anak seorang manusia yang akan jadi anak kita berada dalam kandungan kita masa halak nyata. Nah, masa nyata. Kalau orang biasa 9 bulan 10 hari itu biasa. Dah 9 bulan naik ke atas tu hak biasa. Ada siapa 10, siapa 11, siapa 12. Dan ada yang mengatakan siapa 3 tahun ada orang duduk lagu. Ini masa manusia. Kita lalu mari dah. Alam roh kita tak tahu. Alam perut ibu ni kita tahu. Kita nak tahu kata kita lama mana, tanya ibu kita. Dan orang tua kita mati, kita tak tanya lah. Kita boleh royak ke anak kita kerana kita mengandung. Dia tak lama sini. 9 bulan sampai 10 bulan, sebanyak-banyak 11, 12 tu keluarlah seorang manusia duduk di tempat kita duduk. Sini nama apa? Sini nama ad-dunya. Tempat kita duduk ni nama dunia. Kalau matahari naik, alik naik, turun mari alik jatuh. Bila masuk malam dia gelap. Bila gelap pagi esok dia cerah pula. Di sini ada makhluk-makhluk yang sangat banyak. Hidup sekalian kita. Ni orang panggil dunia. Ad-dunya. Dari dunia ni bahasa Arab. Bahasa Arab pada dunia ni. Kalau itu bahasa Melayu ke apa dunia ni? Kita ambil satu makna yang mudah-mudah faham. Daripada kalimah dana yadnu, dunuwan wa dunia. Kalimah ni mari sini. Banyak makna-makna dia, tapi kita ambil satu makna saja kerana nak dekat sikit, tak panjang sangat. Kalimah dunia ni daripada bahasa Arab makna dana yadnu. Dana yadnu. Mana apa? Mana dekat. Dunia ni mana dekat. Nah, dunia mana dekat. Apa mana dekat? Segala-gala gapo sini boleh tengok dengan mata. Cepat. Tak ada kena tunggu. Nah, buat gapo boleh tengok, buat gapo boleh tengok, buat gapo boleh tengok dia panggil. Tadi makna dunia. Sebab tu dunia ni diberi peringatan oleh Nabi banyak, yang dicerita dalam Quran pun banyak, bahawa sedunia kalau manusia masuk dalam dunia kadang-kadang mati dengan kemanusiaan dia. Galai. Kerana dia dah boleh tengok, dah boleh rasa. Kita duduk sini orang panggil dunia. Sebab kata dunia, masa dia berjalan tu dia. Kita dalam perut ibu kita tak tahu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ada royak proses orang yang kerabunkan ataupun atau orang yang diatur dalam perut ibu dia letak. Kita boleh baca dalam Al-Quran banyak Tuhan kecil hak kejadian manusia dalam perut. Adapun masalah roh Tuhan tak tahu. Benda dalam perut, apabila budak seorang nak jadi budak seorang orang dalam perut ni, penyusun ni pakai masa. Dan pakai masa kena ada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita boleh baca, tengok dalam surah Al-Mu'minun. Dalam surah Mukmin kecil hak kejadian manusia. Lagu mana kejadian manusia? Manusia jadi daripada apa? Min sulalatin min tin. Tuhan kata, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tuhan kata, aku buat manusia dalam jadi ni daripada patih tanah. Lepas tanah tu jadi apa? Jadi nutfah. Lepas nutfah jadi alaqah, jadi mudghah, jadi izam. Apa mana? Daripada patih tanah jadi air mandi,
dia jadi darah, dia jadi daging, kemudian campur dengan tulang. Jadi kita berupa lagi ni hidup di dunia. 2-3-4 proses ni, 2-3-4 cara ni kita dijadi oleh Tuhan dulu sehingga sampai nampak lagu ni tu bersusun daripada 3-4 cara. Daripada tanah, tak erti tanah, tapi Tuhan kata sulalah mintin-mintin ialah apa? Daripada pati tanah. Nah, tanah yang berzat dia jadi air mani sebab kita makan minum benda-benda. Nah, lepas tu jadi air mani, jadi darah, dia jadi daging, kemudian disalut dengan tulang. Nah, ibu bapa patut tanya sendiri. Kita jadi lagu ni, Tuhan wayak dalam Quran. Orang panggil proses kejadian manusia nyata kita pesen ni. Dan nyata mari lagu ni. Dan kita daripada manusia ni pesen ni jadi. Hak teori demo, ada tersedih demo, ada keedah demo tu macam-macam yang kata manusia tu mari daripada benda tu, manusia mari daripada binatang. Dan teruk sekali manusia asal. Oleh teruk benar. Nak ngaku dah kata kita daripada kera tak boleh jadi. Bukan keturunan kita demo tu lain. Bila Tuhan sebut lagu tu di hujung tu. Tuhan kecek kejadian fakasawna al-idhama lahma. Ada. Tuhan kata bila cukup masa 40 lepas tu aku buh tulang masuk. Dari diri kita ni daging Tuhan selit tulang masuk. Bila selit tulang masuk, tulang kaki duduk tepat dia, tulang tangan masuk tepat dia, sendi tu hubung situ. Ini ialah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadi lagu ni. Bila jadi lagu ni, kita diberi masa tempoh yang tertentu. Duduk dalam perut saat ni fi qararin makin di tempat yang sangat kukuh sampai pria tu waktu baik. Dengan rupa beranak, dengan rupa apa pembelah dengan rupa apa yang panggil operation running, dengan rupa patah ke mana. Waktu baik mari. Bila waktu baik mari, hiduplah kita di satu tempat namanya dunia. Lah ni di sini. Lah ni duduk di dunia penuh penat. Dan manusia di dunia learning banyak. Dah 7-8 ribu juta yang hidup tak muka bumi lah ni. Yang mati gidah tu berapa puluh juta tak tahu, berapa ratus juta tak tahu, tak ada bila. Tapi lah ni dah ada lagi paman 7-8 ribu juta orang. Dia ambil daripada sebelah lain naik sampai jatuh di hulu sampai bawah sampai atas ada lah 7,000 sampai 8,000 juta. Kitfalan dan antara 8,000 juta. Hal ni duduk di dadah dunia. Sebut kata dunia tempat kita duduk ni. Yang sini ada pohon getah dunia. Yang sini ada binatang dunia. Yang sini ada air sungai dunia. Mana benda-benda yang kita tengok sini orang panggil berada di atas dunia. Nah, kaitu di dunia ni lama mana manusia? Di sini lama dah manusia tu, tak lama. Tempat roh tidak diberitahu nyata. Hanya beritahu kenapa sikit dalam perut. 9 bulan sampai 10 bulan. Kalau 10 bulan dah 300 hari. Kita duduk dalam perut. Kemudian duduk sini pula. Lama mana sini? Tak ada lama. Tempat yang kita duduk ni kita duduk tak lama. Nah, perubahan masa yang Allah Subhanahu Wa Taala mencatat dalam Al-Quran juga. Tuhan katakan, aku buat Malaysia ni bergila ganti untuk siapa? Liman arada ayyatazakkar, untuk orang mikir. Pagi tukar, malam tukar, petang tukar tak bergaduh, tampak tua kita. Mana matahari naik jatuh tua kita dengan sebab gila kau ni. Nah, bukan berubah dengan orang lain, berubah dengan sebab pertukaran ni.
Tuhan ni yang diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita khabar-khabar tua, khabar-khabar 60, khabar-khabar 70. Nabi SAW ada sebut. Sebut apa? Umur umat dia. Nabi mengaku seluruh manusia 78,000 juta ni, umat aku yang akhir ni, Nabi kata kena umur dia tu baina sittin wa sab'in. Nabi kata akan bertemu dengan mati 60-70. Umat dia berumur yang dicatat oleh Nabi 60-70 nanti temu dengan mati. Dalam surah Mukminun saya baca saat ni, lepas gotu jadi tu Tuhan wayak juga. Bila mau hidup sini, thumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Lepas badan tu mungkna mati. Dalam Quran ada, dalam hadis dia ada nyata mati tak salah lagi. Mati ni satu benda yang tak lari tak leh dah. Bukan kita orang Islam saja, yang lain daripada orang Islam mengaku mati ada di hujung. Di hujung umur kita nak gisuk mana orang panggil ajal tu, bila sampai dia kena mati. Mana kita lah ni duduk satu tempat, duduk tengah-tengah berjalan, pergi cari tempat mati. Lah ni dia cari tempat mati ni. Baik dua apa mari. Mari rumah. Seolah-olah pergi cari penghujung umur kita, pergi cari ajal kita, pergi cari satu masa kita akan mati. Kalau masih kecil mudah-mudah kan, kita pergi cari lubang kubur. Satu hari dia mai temu dengan kita. Kalau tak temu pagi ni, tak temu tengah hari ni, tak temu petang ni, tak apa lagi, esok pula, lusa pula, tulak pula. Nah, jaga-jaga Nabi kata, siapa apa panggil umat aku akan mati banyak sekali antara 60-70. Siapa duduk sini jaga-jaga. Siapa duduk sini beringat-ingat. Siapa-siapa berian ni dah orang panggil hamcailah, buat hati pandai-pandai. Nah, ibu bapa yang dihormati, Tuhan kata putus pula dah. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat hidup sini ada ajal dia. Ajal dia ni tak diberitahu oleh Tuhan. Nak suk bila kita akan hidup di celah-celah orang mati. Lagu mana hidup di celah orang mati? Bunyi tak ada beradu. Dia tu mati, dia ni sakit, dia ni gotu, dia ni gani, kita ada celah-celah tu. Hari ni tak mati, boleh tidur kat rumah. Hari ni tak nak mati, boleh duduk ngajak cucu lagi. Malam ni tak tahu, kita duduk makan nasi goreng tak tahu. Dah pejam mata, ingat, kematian adalah satu benda biasa bagi kita. Jangan cari. Jangan dikari dengan mati. Allah sendiri kalau ingin kari, kena kari juga, kari ambil kira. Kalau mati nak pergi lagu mana, mati nak duduk kata apa, mati nak pergi nama, tu orang panggil tentang persediaan. Tapi mati orang panggil ajal, orang panggil masa, orang panggil tempoh Tuhan tu tak ada. Siapa saja di muka bumi ni orang panggil masuk kubur. Kalau bahasa Arab panggil alamak bisra dengan belatu. Dia masuk kiu lah kalau mudah-mudah bahasa kita. Mati ni masuk kiu. Lah ni di sini malaikat kita tak tahu. Pagi esok kita tak tahu. Kalau lebih jauh kita tak tahu. Tapi penghujung kita ada masa orang panggil ajal. Fa iza jaa ajaluhum. Tuhan kata apabila sampai ajal kamu la yasta'khirun. Aku tak lock hidup itu. Wala yastaqdimun, tak aku tak ambil dulu. Tanda pukul tu, perian tu, masa tu, aku pergi ambil masa tu. Mana habisnya ajal sebagai manusia. Dan kau ibu-ibu bapa yang dihormati,
Learning kita keceknya di dunia ni. Dunia ni kalau kira dengan kita, Nabi kata umur umat aku ni nak mati 70 ni hak banyak mati. Bukan hak belum tak ada. Dan bukan hak belum tak ada mati. Bukan hak lepas tak ada mati, tapi banyak ke duk sini. Kebanyakan duk di 60 70. Dan buat kita duk kau ni 60 70 ni biasa dah ni. Nah, orang-orang ke ni, buat makan gaji gua ni. Nah, boleh gaji hak kerja MUI tu. Jaga-jaga di celah-celah ni lah banyak benda kita akan merasai. Salah satu benda yang kita akan rasai penyakit, disakiti oleh orang tugas ni. Dan di sinilah banyak mati. Bila banyak mati, nak lagu mana sini? Mati kena pergi. Innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, sesungguh mati hak kita dak takut, hak kita dak lari, hak kita dak beringat sangat ni, Tuhan kata fa innahu mulaqikum, siapa masa yang caim. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, muduk lalu pe mano le tempat kukuh tak mano, siapa masa akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mati biasa bagi kita. Orang panggil min sunnatillah, setengah daripada kehendak Tuhan atau orang Tuhan ni, mati satu perkara biasa. Tak sebab akhir dengan mati. Nah, bila lagu tu dah, ambil 60 70, nasib baik kalau umur panjang. 70 80 ni ada Tuhan bui. Ada orang nasib baik lagu panggil mati muda-muda. Maknanya umur manusia berada di sini. Hak dia jadi masalah nak kecek sangat petaninya, nak bagi kau ni kerana apa? Kita ada masa tak banyak buat untuk menemui mati. Hak ni lah kita rasa tak senang hati. Buat yang kita ada tak banyak. Kalau kita duduk ni pulau, mana buat mati 70 misalnya. Atau mati ni 5, mana 45 ni tahun. Kalau kita pergi umur 70 dah, nak dek dah 80 dah tahu. Karena sikit manusia mati 70. Maksud manusia sikit mati 80. Manusia sikit mati 90. Sini satu soalan yang sangat berat. Dan jawapan kita nak jawab susah. Susah ke apa? Masa sikit di celah ning lah nak labur ke nak rugi seorang manusia. Nak labur kena rugi kalau tengok penegak kalau tengok jenis kehidupan, kalau tengok apa panggil sikit ni dah ni. Ada 5 tahun, ada 7 tahun, ada 10 tahun ya. Tak usah payah harap lah kata kita nak mati 100. Dia tak usah payah harap lah, hai buat bakar kita ni kukuh belakar. Tak usah kira bakar lah, tak kira bakar. Dia berarti kita tak ada penyakit. Tak usah kira penyakit, tak penyakit. Pasal mati bagi kita orang tua, kita kena tak lebih dekat. Kerana masa dia dah habis. Kalau kita hidup 70, kita hidup 80, ada lagi nya mana kalau 90 ada 10 tahun, ada 7, ada 20 tahun. Waktu kalau kita kira Tuhan tak beritahu kematian maksud mana. Ada susahnya kita bukan sekat sini. Ini dia jadi masalah ni. Apa makna bukan-bukan sekat sini? Dunia, lepas pada dunia kena pergi ke lain pula. Lepas pada dunia ni kita kena pergi ke lain. Kalau sudah sekat dunia tak apa. Kalau habis dunia panggil coba ribut. Tak apa seni. Bukan lain pula lepas tu. Dunia kita duduk di hujung dah. Ada sikit yang dah masa diberi peluang oleh Tuhan yang panggil ajar kita. Sikit. Lepas pada itu kita tukar tempat lain pula. Nama apa situ? Alam roh kita lalu dah. Alam perut ibu kita lalu dah. Alam dunia pun ada sikit dah masuk. Lepas pada itu pergi ke lain. Pergi ke mana? Satu alam pula. Satu tempat pula nama barzakh. Orang panggil alam barzakh. Apa alam barzakh ni?
alam asing di antara dunia dengan akhirat. Kalau mau kita panggil alam kubur. Alam kubur ni kita buat apa? Duduk saja ya. Kita masuk dalam kubur duduk saja ya, tak ada apa-apa. Tidak ada suruhan, tidak ada larangan, hanya tunggu, mata-mata tunggu. Berapa puluh tahun, berapa ratus tahun, berapa ribu tahun, Tuhan tak beritahu pada manusia. Yang gi dah tunggu, yang gi dah tunggu, yang gi dah tunggu. Lah ni kita sedang nak tunggu. Tunggu apa? Tunggu kiamat. Kita akan masuk. Mati kena mati, bah mati kena masuk situ. Di situ tempat menunggu seorang manusia untuk pergi ke alam akhirat. Depan solat kita alam akhirat lah. Lalu Rasulullah juga duduk tengah-tengah duduk dalam perjalanan sini yang kita nama dunia, kita akan pergi satu tempat pula nama barzakh. Tempat nanti nama nanti nak pergi tempat. Bukan nanti saja. Nah, bukan nanti saja situ barzakh ni mana sekat. Sekat nak klik ke dunia tak leh, nak pergi ke akhirat tak leh, seolah-olah gitu. Duduk di sepadan. Nah, duduk di border dia. Tunggu kenapa? Tunggu kiamat mari. Yang kita tunggu sebab tu dalam kubur tak ada dia bangun, dah tanah tu dah rai. Karena satu masa akan berpindah ke tempat lain. Kita akan pergi situ. Orang panggil pergi kepada satu alam barzakh. Sudah barzakh pula dan lepas pada barzakh kita nak pergi lagi. Nak di mana? Mahsyar kita biasa dengar. Kita akan pergi satu tempat nama mahsyar. Barzakh ni kubur. Nah, mahsyar ni tempat apa? Tuhan bangkit manusia semula. Kita akan bangkit atas rupa yang kita lagu mana lah ni, lagu tu lah akan pergi satu tempat Tuhan hipung manusia. Orang panggil tempat ladung manusia semua. Di situlah kiamat berlaku, di situlah kancur segala-gala, dan di situlah manusia berhipung. Ambil pada chair kita gitu. Chair kita ada dengan tok kita boleh temu situ. Ambil situ orang pertama hingga sampai orang akhir kiamat, manusia duduk situ satu tempat. Pada situ nama mahsyar. Tempat ladung. Dua dah. Lepas pada dunia ni kita dengan cara cepat, patut kita nak ambil tempat kita nak. Pergi pada alam barzakh, panggil alam kubur. Alam menanti, alam menunggu, alam sekat di antara dunia dengan akhirat, panggil barzakh. Lepas tu mahsyar. Di mahsyar tu apa pula dah? Banyak lagi kita akan menemui. Di mahsyar kita akan bertemu dengan yang kita dengar sama-sama penimai amal. Ni akidah ahli sunnah wal jamaah. Wajib beriman kita akan jalan lalu ni. Mengikut orang panggil susunan daripada Allah Subhanahu wa taala, mati, masuk kubur, nunggu setelah situ, kemudian pergi pada mahsyar, dia akan menimai. Sudah menimai lalu sirat pula pada tu. Sudah timai, pergi pada sirat. Di sirat telah penghabisan, nak panggil di setara, nak syurga kan neraka, situlah menentu nasib. Nasib kita baik, alhamdulillah syurga. Nasib tak baik, neraka lah. Pas syurga neraka saat ni di hujung. Di mana tempat kita kena berpindah? Learning dalam apa yang panggil banyak dalam Quran kecek tentang dunia. Di dalam kubur tak ada kena buat apa dah. Manusia masuk kubur tidak kena buat apa. Semaya tak ada dah. Nah, siapa boleh puasa tak ada kena puasa dah. Benda hak Tuhan larang tak ada kena buat, nak panggil tempat. Nabi kata kubur saat ni tempat rehat. Mustarih atau mustarah. Tempat rehat lah ke mana? Di situ tempat duduk. Oh, dengar sini sedap. Tapi duduk saat ni ada dua rasa. Lagu mana Nabi SAW Nabi kata innal qabra, sesungguhnya kubur hak kita nak temu sehari dua lagi ni, kubur kita nak temu setahun dua lagi ni, kubur kita nak temu bila-bila masa ni, tapi minta jangan letak jauh. Letak pagi esok tu jauh dah. Siapa letak pagi esok mati jauh.
Tak dekat sikit. Kalau lah ni kita duduk asal ingat mengorek aku dek dok. Kalau kita duduk di mengorek isya nak dia semayang dok. Kalau sudah isya belum pada tidur tu gidok atau. Kalau dia tidur nak bangun kedok atau isya. Kalau dia tidur dah subuh dia semayang kedok atau. Kena letak dekat. Kerana apa? Kerana Nabi kata sesungguh kubur saat ni raudhatun min riyadatil janan. Kalau kena kubur jadi raudhah. Orang kita biasa dengar raudhah. Kalau pergi Mekah dengarlah raudhah Tegapur. Raudhah ni kalau dengan mana sini saya nombor dengan mana kebun. Kubur ni seolah Nabi kata seolah-olah satu kebun daripada kebun syurga. Siapa ada bekale, siapa ada keseperna siapa ada cedenge, siapa sedia, kita kata sana. Sedia masa mana? Sikit dah kita. Kalau tak buat lepas ni, tak buat di hari ni, tak ada masa. Dan rahai di situ bukan tepat dah. Kalau nak jadi raudhah, jadi kebun, kubur kita nak jadi kebun syurga. Lagu mana kebun syurga? Deh, kalau bisa sepuluh risau, kan? Kita duduk tak dunia letih. Kita duduk tak dunia susah payah. Kita tak dunia ni buat belakang Tuhan suruh. Dan benda Tuhan larang kita tak ada buat sekarang apa. Kita harap kita boleh masuk di raudhah. Bila masuk itu rehat orang panggil. Lagu mana rehat? Mustarih Nabi kata, sesungguh mati itu kalau kena molek jadi tempat rehat di kubur. Lagu mana tempat rehat? Kalau cukup kacah dia. Dah sepenuh dalam hidup dia. Dah dia mengaji, dia gerti, dia beramal, dia buat kotokan di mana setuk Tuhan belaka. Hari insya-Allah temu dengan raudhah di kubur. Jadi raudhah. Raudhah ni kita ada masuk di tempat rehat. Kalau kita bersedia masa kita duduk dunia. Daripada roh Tuhan tak ada kecek apa dengan kita. Mudah-mudah. Dalam perut Tuhan tak ada suat apa lagi kita. Mari buat di dunia ni lah. Kalau nak masuk raudhah, buat banyak tentang benda-benda sakut kita dengan Allah, sakut kita dengan manusia, mana pisah hidup dengan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru temu dengan pas ni. Nabi kata lagi, innal qabra saat ni kalau tak kena raudhah, Nabi kata hufratun min hufarin nar atau hufratun min hufratin niran. Kalau tak kena masuk jalan lubang apa panggil kebun syurga, mu akan masuk dalam lubang neraka. Di situ lubang neraka dah. Cuma kata neraka sungguh duduk di lain. Neraka duduk di hujung saya pergi sana. Tapi sini lubang dia. Bila lubang kita pagi teh, kalau siapa tak nasib baik pagi petang akan gas panas neraka. Kesusah neraka. Kita akan temu dengan mungkar dengan nakir di sini. Pak kita duduk bahasa susah sangat, umur kita sikit. Sikit ni nak ada banyak anu. Sikit umur ada ni nak ada buat apa lagi. Dah tanya. Dah ibu bapa, dah serumalah saya kena tanya. Tanya ke apa? Kalau aku mati, gapo kena lagi? Kalau aku mati, gapo lagi aku kena buat? Kalau aku nak mati, bersedia banyak mana lagi? Pasal kita orang ni 70, 80 ni jangan ingat kata nak mati lambat. Nak mati dekat dah. Bila mati dekat, mati mana orang hanya habislah cerita seorang manusia dengan dunia. Dunia ni lah nak selamat ke tak selamat. Nak masuk kebun syurga kan nak masuk lubang neraka. Nah, ni pejian mata tanya sendiri. Tanyalah diri kita. Gapo hati hak kita cedek tu? Masa umur 10 tahun tak kena tanya, kebaikan tak ada kena tanya lagi, jelas dia tak ada buat gapo lagi. Jelas 20 zaman dulu tak tahulah wallahu a'lam Tuhan tahu, tapi kita tahu. Jelas 10 sampai 20 itu kita buat gapo ni? Jelas 30 sampai 40 kita buat gapo kata? Lah ni duduk di 60, duduk di 50. Orang panggil masa nak habis. Gapo kita nak buat? Kita hidup sekali lagi.
Nah, kita lepas pada nak hidup pula. Lah ni hidup sekali ni menuhlah masa ada sikit. Kenapa? Kalau tengok pada ada satu dah orang panggil kata-kata daripada Imam Ahmad Ibn Hanbal. Imam Ahmad Ibn Hanbal kalau panggil kalau kenal mazhab Hanbali. Dan mazhab Hanbali ni mazhab yang duduk di kawasan negeri Arab tu. Mau kita ni pakai mazhab Imam Syafi'i. Dia mula-mula mazhab Maliki, apa mazhab Hanafi. Nah, mazhab Hanafi ni buat kabu-kabu. Buat tosai-tosai ambil pada buat orang kita ni, ambil daripada Rohingya, pergi pada India, pergi pada Bangladesh, daripada Afghanistan, pergi Pakistan, hal itu, goleknya mazhab Hanafi. Nah, lepas Hanafi ni Maliki. Lepas Maliki tu baru Syafi'i hok kita turut bilang ni yang tiga hok kita. Lepas tu Hambali, pak mazhab ni orang panggil pekoh ni hok ni kalau kecek suku. Nah, Imam Syafi'i dengan Hambali tu anak murid Imam Syafi'i. Dia beranak dia sikit. Beranak lepas pada Nabi mati 100 tahun lebih. Nah, kalau tengok pada masa dia panggil tikah tak banyak. Nah, Imam Syafi'i beranak tahun 150 Hijrah. Nabi kita mati tahun 11 Hijrah. Nah, maknanya lepas pada tu Imam Hambali baru beranak 194. Mana dia tu guru dengan anak murid lah kalau mudah-mudah kan ni dah. Tapi Imam saya ambil pendapat apa ada yang dia kata. Imam Hambali kata kena ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Faman lam ya'mal nadima hunaka. Kata-kata dia kata boleh kita buat mikir dan boleh kita kena kerja tu. Dia bukan orang dengan Nabi. Dia bukan sahabat Nabi, tapi orang panggil orang tabi' lepas pada orang turut Nabi. Dia adalah murid apa Imam Syafi'i kita. Dia katakan ad-dunya darul amal. Dunia ni tempat kerja. Tempat nak buat gapo buat sini. Sini tempat bekerja, tempat letih, tempat beramal. Siapa tak sewa amal sini, dia katakan wal akhiratu darul jaza, dan akhirat tempat nak terima balasan. Masuk kubur tak ada sewa apa. Orang mati tak ada kena buat apa dalam hari tu. Hanya tunggu nak tengok gapo je buat di dunia. Masa budak, masa tua budak, masa tua sikit, masa tua benar. Kita ada banyak mana, kita akan tengok gapo yang kita buat. Mana kita akan buat di satu tempat ni. Kalau siapa nak menghabiskan rang, perhabislah sini. Siapa nak buat apa-apa, berpejam mata lah di sini je. Depan tak ada kena buat apa dah. Ini kepercayaan orang Islam pasal kita pegang lagu. Dia katakan sini tempat bekerja. Lagu mana tak kerja? Nak buat apa buat sini? Buat apa mana buat benda molek lah. Kalau buat tak kena benda molek. Oh, Nabi kata saat ni, ingat molek dalam piku bila buh le kubur tu, kalau tak kena lek kanan, dia kena lek kiri terus. Apa lek kanan? Kalau kena kebun syurga mujur kubur kita. Mujur lagu mana? Kalau tak ada buat tak sangeng. Siapa tidak ada bekalan untuk akhirat atau sangeng kata nak masuk kebun syurga. Dia ni akan masuk lupa kata-kata. Buat 2 kelima mudah-mudah untuk ibu bapa petani. Gapa? Aku nak pergi ke Raudah. Aku tak segi koprah. Boleh petani wari. Mati aku esok aku nak pergi kepada Raudah. Aku tak segi kepada Hufrah. Raudah mana kebun, mana taman, dan mana resort kalau kita kata ni. Aku tak segi kepada lubang. Hufrah di mana lubang? Orang masuk kubur, kalau kena masuk Raudah. Kalau tak kena masuk Hufrah. Ingat selalu dah, nak Raudah kena Hufrah. Kalau nak Raudah, cari benar-benar nak pergi ke Raudah. Kalau tak si Raudah nak pergi ke Hufrah, nak pergi ke lubang, cari benar-benar satu dengan dia. Pasal kita ada masa sekian. Orang panggil hidup kita dah menjadi sebuah salah. Sebuah salah dah kita ni. Nak kacau tak ada. Tak buat, tak lek. Kalau nak tanya,
Dia lagi. Apa makna dia sini? Kalaulah kita betul-betul untuk nak pergi selamat, ada cara-cara dia. Dan muslimat yang dihormati dah. Gimananya kita ada masa sikini dah ni. Masa 5 tahun, masa 10 tahun, masa 20 tahun, masa 30 tahun tak ada apa kita. Nah, kalau mereka orang yang muda-muda tu boleh jadi terpelu tentu tak ada siapa tahu kata umur tak sud mana. Tapi kita kira kita sore-sore. Celah 10 tahun, celah 5 tahun ni aku lagi mana-mana pun nak menghabiskan umurku nak pergi kepada satu tempat nama Raudah. Nabi kata sesungguh kubur tu kalau kena Raudah alhamdulillah. Kalau tak kena Raudah kena hufrah. Gapo hufrah? Lubang neraka. Bukan neraka lagi, lubang situ. Duduk situ temulah dengan kesusahan. Kalau Raudah ni seni. Duduk berehat, tak ada gaduh gapo dah. Learning ibu bapa tanya, aku nak hidup pohon. Bila aku nak mati? Tanda-tanda mati dah sangat banyak tak ada kita. Sakit. Sakit ni salah satu tanda kata kita hidup di hujung dah. Segala tubuh kurang ni kepik. Mata kurang, telinga kurang sekelakuk belakang dah kita. Tinggal sampai makan pun kurang. Kenapa? Ini adalah sebagai satu tanda kata kita sedang di penghujung. Dan bila lagu tu dah dengan cara ringkasnya masa dah, iaitu masa ada sikit nak buat kita boleh banyak. Di sini kita kena mengaji. Nak suruh pada buat kita mengaji. Jangan mencukupi mengaji di tempat ni saja. Jangan mencukupi seminggu sekali mari dengar ni, alhamdulillah dah mujur kita mari. Aku boleh ngaji ilmu-ilmu yang untuk menyelamatkan kita. Ya, tak usah ngaji banyak. Tak usah ngaji banyak dengan tak ada masa kita. Kalau ngaji nak tak masa mana tu? Tak lepas zuhur mengatau. Tak lepas asar tak ada agama. Tak lepas subuh tak motong. Tak lepas ngorek, tak ada. Tak lepas iso, tak ada apa lah. Lagi mana-mana kita kena gubuk masa ada sikit, pergi ngaji sikit. Ngaji cari ke apa? Menyudahkan ilmu-ilmu perdoa. Ilmu untuk amal. Ilmu akidah kita ngaji lah sikit, hak Tuhan, hak Nabi, hak benda-benda sama'iyah. Kemudian juga benda faikoh dengan sah patah lah reh. Bisa gerti lah sikit dengan dia. Pah baiki perangai dengan ilmu tasawuf. Pah betul sikit pakai wakil. InsyaAllah 2, 3, 4 ilmu ni kalau kita turun pergi sikit je. Bila kita usaha dah masa kita pergi lagu ni, gapo kita boleh? Dengan kita usaha kita beri pahala kita. Dengan kita mengaji, insyaAllah kita akan gerti. Dan kita gerti kita sayang pada benda ni. Nah, maknanya kita kena pergi jalan ni. Dan jangan buat tak kaya sangat. Kita orang tua jangan tua sangat. Lagu mana tua? Tak ada. Orang panggil orang tua ni orang buat serta. Orang tidak ada haruan enon. Habis tenaga dah dia ni. Baru apa nak? Pisah lah lagu mana-mana. Isilah masa kita murid kedai. Kalau matang ngajar paham murid. Usahalah cari. Berjalan. Dan mengurangkan kerja-kerja di dunia sangat. Kerana kita ada sikit masa. Orang panggil masa yang sangat serba salah bagi kita. Kalau kita tak fikir, orang tak fikir kita. Kalau kita tak cari ganim, kita temu dengan kesusahan pada ni. Kerana 4-5 tempat yang kita lalu-lalu nak pergi lagi ni pun, dia benar sudah sini. Benar sudah di dunia ya. Nah, benar sudah di dunia. Dah ke dunia pula ada sikit dah kita. Kalau kita tak usaha sini, nak usaha mana tak ada dah. Le kubur, nanti terima apa yang kita buat. Di kubur, hanya menunggu masa nak mari. Dan masyarakat tak ada apa juga ada masa. Tunggu untuk menerima segala balasan. Pasirat untuk berlalu. InsyaAllah kita akan selamat. Nah, hanya sana ingat. Kubur, ingat dua ni pemujur kita ni. Kalau tak kena pedok, panggil tak lalu tak kita tak pandai buat, tak pandai kira, tak pandai apa, panggil tidak ada persediaan, kita akan temu dengan satu lubang. Orang panggil Nabi kata hufratun min hufrin niran, satu lubang daripada lubang api. Tapi kalau kena molek, kita akan temu dengan Raudah. Raudah ni panggil taman.
situ akan rehat. Sini kita letih, dia berehat situ. Sini kita susah, kita berehat situ. Kalau nak le mana-mana, tanyalah kita. Tapi minta lah jangan duduk belah di kiri untuk episode di kanan. Dan akhir ni, selain pada kita kaca sikit ngaji, kaca ambil tahu sikit lah. Dan biar ada masuk. Buat telah setengah masa-masa lain itu untuk mengertikan ilmu agama. Kerana masa kita dah habis. Nah, lepas tu minta dengan besar-besar hati kalau kita boleh buat kau ni, jangan lupa ialah beberapa perkara. Salah satu banyak berdoa dengan Allah. Saya kata tadi, Syahrul Rajab, bulan Rajab panggil Syahrul Asabu. Boleh tu hendak buka segala lebih daripada doa kita. Kecek dengan Tuhan, mengaku betul-betul dengan Tuhan, minta bulat-bulat dengan Tuhan, mudahlah kita dengan Tuhan. Tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu. Bahasa Arab payah, kadang kita tidak ada belajar, hanya gerti tak banyak. Kita nak banyak kata Melayu. Jangan lupa dalam masa 5 waktu kita semaya, jangan lupa dalam masa hidup kita adalah hari berdoa dengan Tuhan. Keceklah Tuhan, ya Allah, hari itu mu tahu aku perangai ini. Ya Allah, mu tahu aku buat apa. Ya Allah, aku salah banyak. Mengaku betul kesalahan, kemudian mintalah apa kita nak. Di samping kita mengaku, kita minta, kita buat lagi. Kalau sehari, 2 hari, 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun, kalau betul kita tu sejak lagu ni, insya-Allah kita akan ketemu dengan lepas pada ni kita akan masuk kubur, akan berada di Raudhah. Dah doalah semua buat kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada kena malu. Nah, doa senjata bagi kita. Nabi SAW Nabi kata doa silahul mu'min. Doa ni senjata bagi kita. Kita susah doa dengan Tuhan banyak. Kita takut doa dengan Tuhan banyak. Kita bahasa takut apa tak senang doa dengan Tuhan banyak. Lebih-lebih lagi doa sakupak dengan penghabisan umur. Nah, jangan doa panjang umur matamu, minta panjang umur 70 dapat jalan tak boleh dah. Nah, boleh tapi panjang umur habis aku gagah nak buat apa buat amal boleh. 80 biar aku gagah boleh beribadat, kau tu molek. Takut 70 80 kau tak ngasuh. Nah, sini rugi yang bagi kita. Nah, pertanding saya nak 2-3 perkara saja. Satu, perjalanan umur kita ni rugi. Kita akan menemui ajal, kita menemui satu masa penghabisan. Jalan kita akan ketemu dengan lubang. Tak temu begini, insya-Allah mujur boleh jadi esok, boleh jadi lusa, boleh gapo. Hari ni kita boleh duduk dengan anak beranak, hari esok dah duduk mana nak. Nah, hari ni kita boleh beramai-ramai, kita makan dengan adik-beradik, dengan sahabat, dengan anak cucu. Esok dah duduk mana nak. Boleh jadi petending, malam ni, esok, lusa tu orang panggil masa penghabisan bagi kita. Berbimbanglah dengan akhirat lebih banyak. Dunia kerjalah sungguh-sungguh waktu suku, tapi akhirat jangan lupa. Mudah-mudahan ingat kubur tahu Raudhah dia kufrah. Nak lepas daripada itu satu bisa mengajilah ilmu sikit. Ilmu untuk melepaskan perkara ini. Lepas tu keceklah dengan Tuhan yang banyak, beristighfarlah, bertaubat dengan Tuhan yang banyak, dengan berzikir dengan nama Allah yang banyak. Mudah-mudahan Tuhan kita bersifat dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia Maha Murah, dia sayang untuk kita. Tapi dia kita silap salah, dia kena buat mengikut tu. Tapi dia kita mengaku segala-gala akan cuci. Sini sebab tu kalau kita baca dalam Quran, ayat apa dalam Quran tu Ghafur dengan Rahim duduk sekali Tuhan kita. Nak buat nak beri ampun ni kesian sangat ke kita. Kita betul dengan Tuhan, Tuhan dia ada di mulut semua. InsyaAllah kita berjaya di dunia, umur yang ada lagi sikit. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan tidak ada kena bala, tidak ada kena penyakit, tidak kena benda-benda yang sangat abang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala kamu ke bumi. Dan kita juga harap akhirat kita boleh berada di dalam Raudhah. Hak Nabi kata Raudhah tu Riyadatul Janan, satu kebun daripada kebun syurga di kubur. Bila seni dah sini akan kita tak lain lebih seni kita bertemu di syurga insya-Allah dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sikit sebanyak untuk daripada saya training, mudah-mudahan dah menjadi lekatlah dalam otak kita bersama dan bekerja untuk akhirat. Sekian saja, kalau ada salah silap kekasar ke apa tu maaf.
masa dia mulut ni kecil gitu. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa fawwidu amri ila Allah innallaha basirun ibad wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa du'aana. Taqabbal minna a'malana wa la tu'azzibna yawmal qiyamah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir lana umurana zidna wa la tunqisna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.